Okey. On boleh. Alhamdulillah. Ya, itu tadi mukadimah ya, untuk kita betul-betul maknanya keluarkan. Mukadimah tu tadi memang kita kena clear kosongkan sampai betul-betul kosong, sampai Allah sendiri yang memfanakan itu. Sampai kita tak ada lagi kesedihan, baru datang Allah nak downloadkan di sisi Allah laduni ilmu yang nak disampaikan. Begitulah keadaan dia para nabi lebih lagi. Wahyu tu dia turun sampai keadaan betul-betul nabi tu dah betul-betul tak ada kedirian dia. Maka baru Allah Ta'ala downloadkan. Kerana download tu makna Allah turunkan, makna berserta dengan kisah-kisah tu tadi. Kalau ada kisah tentang apa dia Zulkarnain, mana Nabi SAW tu berada dalam kisah tu. Setiap kisah-kisah tu Nabi tu ada. Maknanya dia tu dalam Zulkarnain tu dia tu. Begitu hebat sekali wahyu yang di sisi Allah tadi. Bukan makna dia syair ingat-ingat lepas tu kita hayati, bukan. Quran ni dia kena kosongkan, Allah fanakan, leburkan betul-betul Nabi tu sampai tak ada kedirian dia, bersih. Baru dibawa kepada satu kisah yang nak diceritakan. Kisah Nabi Yusuf ke Rasulullah tu kan. Kisah Nabi Yusuf, Rasulullah tu jadi, maknanya Nabi Yusuf tu tadi dalam dialog Nabi Yusuf tu maknanya Rasulullah dah menyelam tadi. Sampai kadang-kadang 5 minit dia kisah Nabi Yusuf tu komplit dah. Macam mana dia kena buang, macam mana dia kena suruh dalam perigi, jadi menteri. Semua kisah tu punya lama tu, dalam masa 5 minit Allah boleh. Nabi SAW dah berada dalam kisah tu. Subhanallah, hebatnya wahyu ni tadi. Allah SWT tadi ada. Jadi itulah tadi maknanya bila kita ni sendiri berada dalam keleburan, kita minta lagi Allah leburkan, sebab Allah yang tahu leburkan diri kita. Barulah nanti baru kita tahu, ya Allah, manisnya tadi bila tak ada keakuan diri. Manisnya bila kita betul-betul mentauhidkan Allah, itulah yang betul-betul tauhidkan Allah. Bila tak ada lagi pengakuan aku yang mentauhidkan kau, tak ada lagi pengakuan tu. Cuma istilah bahasa je mentauhidkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Padahal sebenarnya dialah yang mengesakan mentauhidkan dirinya sendiri. Kita tak mampu. Siapa kita? Sebab semualah hidup kita pun kepunyaan dia. Tak ada satu habuk pun hak kita. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, seisi-isi semua hak Allah. Kudrat Allah, hidup Allah, kehendak Allah. La muridun. Tak ada kehendakku, kehendak engkau semata-mata ya. Dia nak bagi kita makan apa, dia nak bagi datang ke sini ya. Semuanya kehendak Allah, baru boleh kita. Kalau tak ada kehendak Allah, kita tak boleh nak buat. Lemah long lay kita. Tak ada apa. Kita nak ceritakan apa, tak ada apa. Dia yang juga tukang cerita, dia juga yang buat skrip, dia juga yang bagi kudrat, dia semua dia apa dia kepada kita. Bila kita faham benda ni, konsep iaitu betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul kita sampai betul kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu hebatnya Allah ajalah. Kita tak mau fikir yang lain, kita fikir maknanya sentiasa nak mengesakan Allah, buang keakuan di diri kita. Itu kehidupan yang sebenar-benar. Kita dah tahu dah sebab apa kita hidup kan, tak lain untuk kita mengesakan Allah sebenar-benar, mengagungkan Allah. Dan sebenarnya bukan kita, tapi istilah bahasa kita, sebenarnya dialah yang mengagungkan dirinya sendiri. Jadi bila kita faham di situ, mudahlah kita akan faham ilmu-ilmu Allah yang lain. Setiap ilmu, berapa ilmu makrifat, ilmu tinggi gaib macam mana pun, tetap mengesakan Allah. Hala tujuan dia mengesakan Allah. Jadi setiap masa ke depan kita jangan risau ke depan ni apa jadi ni, apa jadi. Jangan risau. Kita yang risau bila kita tak dengan Allah. Kita risau kita ada keakuan diri kita tu yang kita risau. Jadi kalau kita dah duduk di situ, Allah yang menghadapi ke depan kita. Bila Allah yang menghadapi ke depan, maka tak ada akan menjadi kita lalai kepada Allah. Dalam keadaan betul-betul kita hilang diri kita, dialah yang akan depan.
Sebab masa tu sendiri adalah Allah yang ciptakan. Jadi Allah tahu masa tu macam mana kita tak mensia-siakan masa tu tadi. Tapi kalau kita tak faham, wal asr, demi masa, kita ingat masa tu dia sentiasa ke depan. Sebenarnya masa tu dia tetap, masa tu tetap mengesakan Allah. Mengesa, masa mengesa, mahasa, masa, mahasa, masa, lama-lama jadi masa. Perkataan asalnya mengesakan, itulah waktu sebenarnya. Jadi kita jangan kejar waktu pukul berapa. Kita selalu tetap teguh ingatan kita yang ada hanya Allah. Jaga di situ. Jaga masa, itulah esa tu sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan diri kita terus menerus mengesakan Allah. Dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Dia yang tahu. Di situ nanti kita akan dapat kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maknanya nikmat yang betul-betul tenggelam, tak ada kediran kita, dia leburkan kita betul-betul, baru kita tahu dia cukup sempurnanya tadi. Bila kita dah tenggelam, ibaratnya gitulah, kita dah menunggal. Sebenarnya tak ada istilah menunggal. Sebenarnya bila dah sampai, sebenarnya kita tak pernah ada pun. Kita yang angan-angan kita rasa kita ada, sebenarnya kita tak pernah ada. Bagi dia bagi kita hidup, kita yang merasa kita hidup. Sebenarnya hidup tu dia, cerita dia. Macam mana kita nak olahkan? Bila kita dapat olah ni, saya cakap tadi, inilah kemanisan yang mana Rasulullah disuruh sampaikan. Fahadis, nikmat yang dengan Allah tu lebur, tak ada di engkau sebenarnya. Dia aja, itulah yang kata nikmat dengan Tuhan, kata tu. Bukan ada dua. Tapi menunjukkan bahawa itulah jalan cerita yang Allah nak bagi tahu kita. Kembali kepada Allah. Bila dah kembali, baru kita tahu kita tak ke mana-mana pun. Sebab kita tak ada. Yang ada hanya esa dia tunggal. Jadi ada ke mana-mana Allah Ta'ala? Dia tak ke mana-mana. Dia tetap meliputi. Sifatnya tu sifatnya dia dah meliputi. Zatnya yang kaji lah. Rasulullah kata tak boleh, jangan kau kaji zat, cukup sifat dia kita dah tahu dah. Sifat dia sendiri dah meliputi sekalian alam ni. Kau pandang mana pun tetap dia lah wajah dia, wajah Allah. Sebab mana kau pergi dalam diri ke luar dia, semua dia dah meliputi sifat dia tadi. Tak nyata kan? Nyata, jelas tak nampak Allah? Jelaslah. Bukanlah kita gambarkan Allah tu berbentuk. Bukan, Allah ni dia tidak memerlukan bentuk. Tapi dia nak bagi tahu kat kita apa pun yang dibentukkan semua daripada dia yang membentuk. Segala bentuk-bentuk kita, bentuk apa, pokok, semua Allah yang membentuk. Bukan manusia yang membentuk, Allah yang membentuk. Jadi Allah tu sendiri, kita janganlah nak lihat wajah Allah yang zat tu tadi. Kita hanya lihat sifat-sifat, tanda-tanda dia. Tanda-tanda macam kata sifat pokoknya begini-begini. Dia naik ke atas, dia rukuk, ada jenis pokok. Ada pokok terus menjulang mengesahkan Allah. Jadi kita nampak yang di sebalik pokok itulah, dia tu berzikir memuji Allah pagi, petang, siang dan malam. Apa pun yang Allah ciptakan. Cuma kita tak faham, ataupun kita kurang faham konsep, maknanya yang Rasulullah SAW bawa ni. Tak lain ilahun wa, mengesahkan Allah betul-betul. Jangan ada lagi rasa keakuan diri lagi. Selamatlah kita. Tapi kalau kita masih lagi tak boleh nak faham, tak boleh nak terima, kenapa nak buang keakuan diri? Kan Allah suruh kita sembah dia. Kita tak faham. Bukan sembah, beribadah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Ibadah ni 24 jam. Jadi bila ibadah ni tadi, bila bukanlah kita, tetapi dialah yang sentiasa beribadah dengan diri dia sendiri, mengesahkan diri. Dia tak memerlukan kita, tak perlu. Tapi dia nak menyatakan bahawa dia yang berkuasa. Dia yang sentiasa maha sempurna. Mana ada kekurangan Allah SWT. Dia tak ada risau masalah makhluk ni. Oh, nanti iblis buat huru-hara, Dajjal buat lah. Sebenarnya Allah tak pernah risau. Memang skrip dia gitu.
Penghujung zaman nanti akan keluar fitnah-fitnah ni, akan keluar Imam Mahdi, akan keluar Nabi Isa. Apa Allah Ta'ala risau ke? Dia tengok kita punya perangai ni. Allah tak risau sebenarnya. Tapi Allah nak menyedarkan kita, nak bagi kita maknanya faham. Allah tu dia tak ada kerisauan dah. Sebab iblis pun dengar cakap dia, jin dengar cakap Allah. Sebab Allah yang menciptakan. Betul? Jadi kita ingat, oh dia ni ada kuasa ni. Itu silap kita ni. Kita sedangkan sebut la ilaha illallah, semuanya tak ada, kuasa semua tak ada. Yang ada kuasa Allah, yang ada kehendak Allah, yang ada pendengaran Allah, yang ada penglihatan Allah, yang ada kalam Allah, yang ada kudrat Allah, yang ada kehendak Allah, yang ada wujud hanya Allah. Ada lagi kita ke kalau kita dah gitu? Dan nafikan semua penglihatan, pendengaran, percakapan kita, kehendak kita, semua kita dah nafikan, semua kudrat kita pun tak ada. Ada kita nak rasa diri lagi. Di situlah rasakanlah kemanisan. Kalau tak dapat buat, menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Engkau, ya Allah, kenapa? Kena menjerit dalam hati kita, minta kepada Allah. Apa lagi kekurangan, banyak lagi kekurangan kita, hingga kan kita terhijab dengan Allah, sedangkan Allah tak pernah berhijab kepada kita, sentiasa berhadap kepada kita, sentiasa tidak pernah paling ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah Allah terlalu sayang kepada kita. Kita je yang keluar daripada Allah, sentiasa on dia dengan kita, sayang dia, on dia. Kita yang matikan switch lah, kita buat hati hawa nafsu kita lah. Ini yang berlaku, kerosakan pada diri manusia sebab menganggap ada keakuan. Itu juga sebab kalimah sakti yang Allah Ta'ala ajar, la ilaha illallah, itu mengundang makna taat. Pakaian kita adalah tidak ada. Bukan pakaian kita ada. Cuba fahami betul-betul la ilaha illallah tadi. Adakah dia suruh kita rasa ada diri kita? Tak ada. Dalam la ilaha tu awal lagi dah kata la. La tu menafikan segala apa yang kita nampak ni, semua menyatakan kita nafikan la, tak ada yang nyata. Melainkan yang nyata jelas adalah siapa yang menyatakan tu? Allah lah kita. Malaikat la ilaha tak ada, semua tak ada Tuhan ke apa benda apa semua. Tak ada, yang ada hanya itu. Walaupun ni ilmu yang paling awal, tetap juga dia juga sampai penghabisan, inilah dia paling tinggi. Awal, akhir, zahir dan batin kita kena pegang. Bukan sekadar menyebut dia. Bukan saya tak bagi nyebut, sebutlah. Tapi sebenarnya kita nak jaga hidup yang kat dalam tu tadi, sentiasa rasakan dia yang turun naikkan nafas kita. Engkau ya Allah, naik mengambil apa naik? Naik mengesahkan Allah, balik mengajak mengesahkan Allah. Semua urat tulang semua kita ajakkan supaya menafikan kau ni tak ada tulang, kau ni tak ada daging, kau ni semua tak ada. Habis ni ada. Yang ada tu menunjukkan Allah yang mengadakan. Supaya kita jangan tertipu, dan nyata jelas dah. Yang nyatakan, yang hidupkan kita, yang hidupkan semua adalah Allah, dan yang jaga pun juga Allah. Sebab bila kita dah lebur dengan Allah Ta'ala, Allah dah leburkan kita, baru kita nampak rupa-rupanya kita ibarat macam pegang wayar kulit tu. Kita tak ada apa kan, tapi yang memegang kita mengikut arahan yang memegang. Tapi ada jenis sekarang manusia yang berbala-bala, tak mau terima ilmu ni. Kenal diri, kenal Allah. Dia nak terus kenal Allah. Mana boleh terus kenal Allah? Bukan saya kata boleh. Tapi Allah dah bagi tahu, dia turunkan Rasul, lepas Rasul dia turunkan Nabi-Nabi, lepas Nabi-Nabi dah semua dah tak ada. Rasulullah SAW, Rasulullah last, sahabat-sahabat bergantikan pada wali-wali Allah, sampai kepada sekarang ni mursyid yang akan bawa nyampai kita kepada Allah SWT. Kenapa tak terus pergi? Boleh terus pergi, tapi kau tak jumpa jalan yang gaib ni. Mesti kita tahu, sebab dengan jalan yang gaib ni baru kita jumpa jalan yang gaib al-ghuyub. Jalan gaib al-ghuyub tu macam mana? Kau dah tak ada rasa diri kau dah. Kau dah rasa kau bergerak kudrat Allah. Kau dah slow, kau dah melihat tadi. Kau melihat dengan penglihatan
Kau dah mendengar tadi, kau dah tak rasa kau mendengar dah. Bunyi tu bertukar dah kepada kalimah Allah. Mata yang kau pandang automatik tadi dah mata yang sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Taala. Lagi macam mana kita nak olahkan lagi? Kita minta kepada Allah, wazidnahum huda. Tambahkan kepadaku, iaitu petunjuk. Di setiap masa petunjuk-petunjuk Allah tu lah lain ke depan ni, lain ke depan. Jadi semua tu susunan siapa tu? Susunan pentadbiran Allah. Kita susun macam mana pun boleh susun, saya tak kata salah. Tapi susunan kita tu jangan harap boleh tepat. Selepas kita dah susun, kita serah kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha menyusun adab-adab kita. Seronoknya kehidupan kita bila kita betul-betul faham. Ya Allah, Engkau, aku tak nak lain. Ya Allah, nak Engkau. Ya Allah, Engkau. Ya Allah. Jadi kena macam mana pun ujian, kita bergoyang, tetap bergoyang. Tapi ya Allah, aku lebih sayang Kau. Ya Allah, lupa Engkau lagi bahaya. Ya Allah. Ya Allah. Kita berolah-olah dengan Allah supaya kita dapat diberi oleh Allah kurniaan kasih sayang. Kerana Allah nak tengok juga. Sekali memang Allah tak bagi, dua kali. Kerana sebulan baru Allah kabulkan hajat. Macam Nabi Nuh, dia ni punya sabar. Umur dia dekat 1000 tahun Nabi Nuh kan. Jadi dia tetap sabar dengan masyarakat dia. Dia punya umat dia. Sampai Allah kata-kata nanti engkau kena buat kapal. Banjir, satu gunung pun akan tinggal ujung gunung je. Jadi engkau kena buat kapal. Nabi Daud, Nabi apa tadi? Nabi Nuh. Jadi kapal tu kayu balak belum ada. Baru Allah bagi tahu tu, baru Allah Taala campakkan. Itulah kayu pohon koka nama dia. Itu yang asli dia. Allah turunkan benih dia. Nak nunggu benih tu 150 tahun baru jadi kayu sabarnya Nabi Nuh. Benda tu akan terjadi kan. Nanti bila pokok tu dah berumur 150 tahun, kau buatlah kapal. Sepokok tu dalam hutan kan. Dia buat kat itu, atas gunung dia buat. Itu berapa lama lagi dia buat saya tak tahu. Umur pokok tu pun 150 tahun. Itu dah dinampakkan kejayaan Nabi Nuh tu. Tapi masa untuk mencapai dia 150 tahun. Saya nak tunggu pokok tu jadi pokok balak, baru dia campak benih, baru hidup. Punya sabar Nabi Nuh AS kan, menghadapi umat dia yang jenis gitu. Tak mau berpenyakit. Di Nabi Nuh disuruh tunggu hadapi. Lepas tu Nabi Allah Ta'ala hantarkan wahyu supaya pokok ni boleh dah besar nanti kau keruk buat kapal untuk selamatkan sepasang setiap binatang-binatang kan. Tu. Jangan siapa yang tak ikut, maknanya membaiat Nabi Muhammad. Wa na'udzubillah, jangan ada kan. Kita kena jadi sekurang-kurang kalau kita tak mampu sokong dekat-dekat daripada jarak jauh, doakan. Itulah kehidupan kita. Bahagianya bila kita selalu saling mendoakan. Walaupun sekali orang hantam kita jangan sekali-kali balas. Kita malam kita berdoa, ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Sebab dia hamba Engkau lebih faham. Kita siapa nak kontrol, nak ajar dia orang anak isteri, kita tak mampu. Yang boleh itu semua bila Allah bagi kita kudrat dan kehendak. Jadi apa ada pada kita semua atas susunan dia kalau kita perhatikan. Jadi janganlah kita, mana saya juga, janganlah sekali-kali kita ni meninggalkan Allah. Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tak pernah tinggal, tak pernah berpaling, tidak pernah baca. Dia sentiasa Allah. Jadi mudah-mudahan kita boleh olahkan lagi dalam kehidupan kita apa memaknakan makna kehidupan kita ni, apa nak kita memaknakan. Jadi Allah yang sendiri tahu. Kita boleh fikirkan apa kita hala tuju kita nak ke Kelantan, tapi kita kena tahu, kita kena hadap Taman Melati, kena hadap dulu
sebelum kita nak target kita sampai kepada sesuatu tempat tu. Memang kita target itu, tapi kita perlu tahu sekarang ni kita baru nak melangkah ataupun minta izin nak melangkah perjalanan nak menuju yang jauh tadi. Tapi bila kita faham benda yang jauh tu akan jadi dekat. Apa sebab menjadi dekat? Sebab kita telah mengetahui bahawa dialah yang sebenarnya yang ketika kita kata dari dia kita datang, dari dia juga kita kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Maknanya bila kita dah faham sebenarnya tak ada ke mana-mana pun kita ni. Sebab apa? Dia aja yang ada, tak ada yang lain. Itu maknanya bila kita dah dibukakan oleh Allah rahsia-rahsia dia, maka beruntunglah kita. Bagi pendengar YouTube ni, rahsia ni adalah di mana kita tahu dah apa tu kehidupan. Kehidupan tu bukan di dunia saja sebenarnya. Kedudukan kehidupan yang sebenar bila kita dah diwafatkan, barulah bermula kehidupan kita yang sebenar. Sebab apa? Sebab kita tak belajar ataupun kurang faham mengenal diri, mengenal Allah. Tapi kalau kita dah belajar mengenal diri, mengenal Allah, maknanya kita sentiasa di sisi Allah. Lebur dia, nakkan lebur dia sefana dengan dia aja. Kehendak dia je kita datang, lagi keliru nanti kehendak Allah datang bila kita boleh buat gitu. Ya, insya-Allah saya sikap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana. Alhamdulillah dapat lagi bersama pada malam ini, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majlis pada malam ini. Saya tak banyak yang nak dikatakan, cuma kita masih lagi perlu berterusan istiqamah mempelajari ilmu mengenal diri dan mengenal Allah. Kerana bila mana kita dah dapat ilmu-ilmu yang disampaikan, kita kena amalkan, dan kita kena selalu berada di mana kita kena selalu ingat yang Allah ini bersama kita. Dia tak ke mana-mana. Semua kita yang selalu terlupa. Jadi kita minta kepada Allah supaya selalu diberi ingatan, supaya selalu mengingatinya. Sebab kadang-kadang bila dalam aktiviti seharian tu, bila kita sibuk dengan apa yang kita nak buat, kita jadi terlupa. Dan bila terlupa tu, kita nampak yang segala benda tu umpama macam kita nak mengontrol, dan itu sebenarnya salah. Yang sebenarnya kita kena serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia yang menguruskan segala yang berlaku pada kita. Jadi kita mohon kepada Allah supaya selalu diberi kesedaran itu. Saya besar kepada diri saya dan rakan-rakan dalam YouTube, kita kena ada selalu, kata orang, alert lah. Maknanya kata kita selalu kena beringat. Sebab itulah mulanya kita boleh selalu dapat makna kata ingat perkara pertama. Ingat perkara pertama iaitu kita kena ingat Allah dulu sebelum kita nak melakukan perkara-perkara lain. Dan bila kita buat perkara lain, kita kena ingat Allah yang bagi kita kudrat untuk buat. Dan tak semestinya kita buat tu kita boleh dapat apa yang kita hajati. Kadang-kadang kalau kita mengharap sangat apa yang kita hajati, kat situ
akan berlaku benda tu tak sampai. So Allah yang berhak untuk tentukan benda tu sampai ke tidak sampai. Kita tak boleh nak mengharap akan diri kita sendiri yang boleh capai keputusan tu. Keputusan di tangan Allah, serahkan 100% pada dia. InsyaAllah dengan selalu ingat perkara pertama tu. Ingat perkara pertama tu, maksud saya ingat Allah dahulu. Maksud saya kita cepat beroleh macam Syekh kata lah, kita beroleh manfaat dan berada istiqamah di jalan redha. Itu saja daripada saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, alhamdulillah itulah apa yang diucapkan oleh teman pada khatir Rabbani, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat kudus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat menjadikan kita bertambah takut kepada Allah, bertambah taat kepada Allah, bertambah kita mengesakan Allah SWT dengan setiap hembusan-hembusan nafas itu, turun dan naik sentiasa membawa mengesakan Allah seperti mana sebenarnya dialah yang mengesakan, dia yang tahu mengesakan diri. Ini memang sempurna. Jadi setiap apa yang kita amalkan dalam zikir Allah, di dalam diri kita, dalam ingatan kita, setiap 24 jam kita ingat kepada Allah, ingatan tu sendiri jangan kita ingat itu amal kita. Jangan kita merasakan setiap detik-detik perbuatan nafas kita turun naik, kita berzikir Allahu Allah, ataupun dia, kita ingat dia je tanpa mengeluarkan suara, ingat dia tu. Jangan rasa kita yang ajar diri kita, engkaulah ya Allah yang mengamalkan, engkaulah ya Allah, engkaulah yang menyebut dirimu, engkaulah ya Allah mengesakan dirimu ya Allah. Jangan rasakan engkau yang beramal, itu masih ada diri lagi. Jangan rasa sesuatu kita buat beramal tu, tak kira beramal-amal dari segi batin ya, kita ingat Allah, asyik pada Allah, khusyuk, kita rasa kita punya beramal. Jangan. Kita kena ingat dialah yang sebenarnya yang mengesakan dirinya, dialah yang beramal pada dirinya sendiri. Kita tak memerlukan sesiapa. Jadi perlu ingat di situ. Kita sering kadang-kadang kat dalam punya zikir kita ingat kita yang berzikir kat dalam. Sebenarnya dalam ke luar ke semua dialah. Az-zahir dia zahirkan, al-batin dia sembunyikan dia juga. Mana batin, zahir, awal, akhir semuanya nyata di dia, tak ada apa satu habuk, tak ada apa kita. Itu yang kita nak kena fahamkan dalam kehidupan ni. Beruntunglah kita. Nanti kita akan nampak semua kat luar ni, kita nampak semua skrip-skrip Allah, semua nanti kita nampak perbuatan-perbuatan Allah yang dah tetapkan, dah aturkan. Tenanglah kita tetap, sebab semua yang ada ni yang menguruskan semua siapa? Siapa kita nak cakap kita boleh uruskan diri kita pun kita tak mampu nak uruskan nafas turun naik tu tadi. Kalau dia bagi naik tak turun, nyaya kita. Jadi itu semua nyawa kita, nafas turun naik kita, semua seluruh alam ni Allah jadikan siapa yang pengurus dia? Allah yang ngurus, sebab dia yang menciptakan, dia tahu dah rezeki banyak mana, semua dia tahu nak atur. Dia nak susun, dia bagi dia kepahaman macam mana, semua Allah Allah tahu. Allah yang maha hebat, dia maha pengatur, yang paling sempurna, lagi maha bijaksana. Dia tak perlu lain-lain nak macam mana nak atur orang ni, macam mana nak atur iblis, macam mana nak atur malaikat ni. Tak apa, ya Allah Ta'ala tahu dah tu semua dah. Mereka apa, iblis ke apa dah duduk dalam satu pasukan pada kita. Dia cuma dia bawa watak sesat, malaikat bawa watak suci, kita bawa watak rahmatan lil. Dia jalankan Nabi, iaitu memberi rahmat di sekeliling kita. Macam mana cara dia? Kita lebur diri kita lah, yang membagi rahmat tu Allah. Jadi begitulah kehidupan, kisah-kisah. Ada yang Nabi kisahkan, Nabi dia dengan keluarga dia, ada kisahkan dia dengan anak dia, ada kisah Nabi tu dia tak kahwin, kemudian dia akan turun balik ke dunia.
macam-macam kisah dalam Quran. Itu dalam Quran belum lagi yang ada Lauh Mahfuz tadi. Lagi banyak kan. Jadi cukup 30 Quran tu tadi cukup kita faham dia punya pecah dia sangat luas. Ibarat air lautan yang ada tulis dakwat tak habis-habis lagi. Ibarat Quran tu dia punya apa? Kita punya apa? Kalau baca dia punya kupasan dia tu, ya Allah. Huruf alif je kupasan dia pun dah tak perlu nak cakap dia punya apa. Jadi belum lagi ayat-ayat dia tadi. Jadi itulah kita nak kena faham. Setiap kita dengar YouTube ni, kita dengar cerita-cerita tentang ni, bertambah tak kita kenal Allah, bertambah tak kita takut pada Allah, bertambah tak kita ni ada sifat Allah iaitu daim, berkekalan kita nak jaga tadi supaya tak ada keakuan di diri dan merasakan dia je yang mengesakan diri dia. Pasal manis di situ, tak ada yang pahit dan tak ada yang lebih manis lagi daripada manis mentauhidkan Allah ni. Kata sabda Rasulullah SAW, kalau betul-betul orang tu faham tauhid, manis baik. Dia kena apa ujian pun dia tetap juga. Jangan sampai Allah tu tak ada yang lain ni tak. Dia dapat nikmat mana pun dia tukarkan, ya Allah, nikmat ni mana tak boleh lawan dengan kau ya Allah. Sebab kau yang bagi kurniaan nikmat ni semua ya Allah. Jangan sampai aku kufur nikmat ya Allah. Orang yang bijak begitu. Bila dia dapat nikmat besar, dia akan pulangkan balik kepada Allah. Dan bila dia miskin, dia pun pulangkan balik tetap juga sama kepada Allah SWT. Jadi saya rasa cukup sampai di situ dulu. Mohon maaflah dan ucap terima kasih atas perhatian. Sama-sama kita mengamalkan dia dalam kehidupan kita dan jangan merasa itu kita punya amalan. Tetapi itu semua hak ulang kembali. Itu nama ikhlas. Itu dinamakan amalan ikhlas ataupun ahsanu ya Allah, nak tengok inilah ahsanu malah. Bila kita buat ibadah, kita tahu ya Allah, Engkau yang bagi kekuatan ya Allah, Engkau yang bagi aku kehendak untuk solat tengah malam ya Allah. Tapi semua segala-galanya Engkau ya Allah, tak ada. Itu orang yang bijak. Itu yang dia tenang, dia manis, aman dia hidup ni. Allah bagi kita tenang sebab dia dah tahu tempat dia. Dia tak risau ke depan dia jadi macam mana, yang lain keluarga macam tak ada. Dia risaukan diri dia tak dengan ataupun dia risau dia merasa ada keakuan diri. Ibarat gitu. Terima kasih sampai situ dulu. InsyaAllah. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa kedian. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.